The Ultimate Form Battle, Google Form versus Microsoft Form for assessment. Okey, sedikit maklumat berkenaan dengan kandungan kursus kita pada petang ini. So yang pertama kita akan sentuhlah berkenaan dengan pengenalan latar belakang kepada Google Form dan Microsoft Form. Saya percaya dan yakin bahawa kebanyakan kita semua dah kerap menggunakan atau dah mahir menggunakan Google Form dan juga Microsoft Form. Cuma pada petang ini kita akan sharing knowledge lah. Okey, di antara Google Form dan juga Microsoft Form lah. Dan mungkin tuan-tuan dan puan ada sebarang ilmu yang ingin berkongsi, kita boleh berkongsi bersama lah semasa sesi Q&A ataupun question and answer. Kemudian kita akan sentuh berkenaan dengan kelebihan menggunakan Google Form, iaitu antaranya ialah ciri-ciri unik atau unique features that provide from the Google Form. Dan kita juga boleh lihat bagaimanakah aplikasi penggunaan bagi Google Form lah. Dan sesi ini mungkin kita akan ada sedikit hands-on lah yang akan diberikan oleh para pembentang kita yang pertama. Kemudian kita akan sentuh berkenaan dengan kelebihan menggunakan Microsoft Form. Okey. Iaitu kita akan sentuh berkenaan dengan ciri-ciri unik features yang ditawarkan dalam Microsoft Form, aplikasi penggunaan lah. Dan akhirnya kita akan pergi pula kepada perbezaan di antara Google Form dan Microsoft Form lah. Okay, supaya kita boleh faham, lihat dan mengetahuilah perbezaan antara kedua-dua form tersebut. Okay. Alright, sebelum saya memulakan sesi pembentangan pada petang ini, okay, eloklah saya memperkenalkan pembentang kita pada petang ini. Okay. Ingin saya memperkenalkan pembentang kita yang pertama, iaitu Puan Zubaidah binti Mat Hamin. Beliau merupakan pensyarah di Jabatan Perdagangan Politeknik Komar. Beliau telah berkhidmat dan berpengalaman mengajar selama hampir 11 tahun di Politeknik Komar lah. Jadi tentulah banyak ilmu dan juga pengalaman yang boleh beliau kongsi bersama kita lah. Dan seterusnya pembentang yang kedua, iaitu saya lah as a moderator, sebagai moderator untuk sesi pada petang ini. Okay, nama saya ialah Muhammad Rizwan bin Danuri, merupakan pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Perkapalan Politeknik Komar dan telah berkhidmat di Politeknik Komar sejak tahun 2022 lagi. So, kalau kita lihat pada slide kita yang ketiga ni, tuan-tuan puan boleh rujuklah kalau tuan-tuan puan ada sebarang pertanyaan ke ataupun ingin tahu lebih lanjut berkenaan kita punya simposium ni, boleh rujuk kepada website di bawah lah. Okey, so di dalam tu ada banyak info-info yang dikongsi bersama lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta, sebelum kita memulakan sesi pembentangan ini, terdapat beberapa guidelines ataupun panduan lah yang perlu kita ikut, okey, apabila kita terlibat dalam mana-mana kursus webinar lah. Iaitu kalau lihat di sini terdapat 5 guideline yang telah dinyatakan lah. Jadi yang pertama, pastikanlah semasa sesi bermula kita punya mikrofon di-mute-kan ataupun ditutup lah. Okay, please ensure your mic is on mute during the session lah. And then yang kedua, sesi ini akan dirakam lah. Okay, this session will be recorded. Okay, will be recorded. Okay, and then yang ketiga, okay, sekiranya tuan-tuan puan-puan para peserta ada sebarang pertanyaan, boleh gunakan features raise hand tools yang ada dalam kita punya Steam lah. Okay, bagi tujuan presenter akan bertanya lah. Okay, meminta pertanyaan tersebut. Yang keempat, mohonlah kerjasama pada semua, jangan menggunakan screen sharing features semasa presenter kongsi ataupun share his or her presentation lah, yang mana ini akan menyebabkan gangguan pada kita punya proses lah. Okay. Dan yang terakhir sekali ialah untuk participants yang memerlukan ataupun kehadiran pada sesi pada petang ini, link ataupun QR code akan disediakan di hujung sesi tersebut lah. Okay. Selepas tempoh Q&A,
link ataupun QR code akan dipaparkan dalam kita punya sesi ni, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh scan ataupun klik pada link tersebut untuk mengisi kehadiran sebagai bukti kehadiran pada sesi pada petang inilah. Okey, secara ringkasnya objektif kita pada petang ini adalah untuk mengetahui kaedah bagaimana untuk menghasilkan form ataupun borang atau soal sedik menggunakan form tools yang ini merujuk kepada Google Form dan juga Microsoft Form lah, bagi tujuan mengumpul data atau menjalankan proses pentaksiran di kalangan pelajar kita. Sebagai contoh, kita nak menjalankan kuis ataupun test lah. Okey, sama ada dalam kuliah ataupun di atas online class lah. Yang kedua ialah untuk mengetahuilah perbezaan features-features yang ada dalam Google Form dan juga Microsoft Form lah, supaya kita semua mampu memilih the best form tools lah untuk kita guna pakai di masa akan datang. Okey, alright, tanpa membuang masa lagi, saya ingin mempersilakan Puan Azila untuk menyampaikan tajuk untuk sesi pada petang ini, iaitu The Ultimate Form Battle, Google Form versus Microsoft Form. Puan Azila, dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas Puan Azila. Okey, sedikit pembetulan. Okey, nama saya Siti Zubaidah binti Mat Hamid. Hari ini saya akan membentangkan dan berkongsi, sebenarnya lebih kepada perkongsian. Nak kata saya tahu banyak pun tidak, tapi at least kita boleh sama-sama share knowledge untuk hari ini berkenaan dengan alternatif yang selain daripada kita biasanya guna Google Form untuk assessment, okay, untuk pelajar. Okay. So izinkan saya share dulu saya punya slide. Okey, sekarang ni tuan-puan boleh nampak ya saya punya slide? Okey, boleh. Okey. Okey, seperti tajuk yang telah dimaklumkan oleh moderator kita, okey, Encik Ridzuan, okey, daripada JKP. Okey, kita akan lihat berkenaan dengan Google Form dan Microsoft Form. Okey, untuk saya lebih kepada untuk assessment lah. Okey, disebabkan kita banyak menggunakan untuk PNP, so kita refer kepada tengok assessment. Walau bagaimanapun untuk kita buat survey ke masih lagi boleh digunakan. Okey, dan boleh jadi panduan jugalah apa perkongsian yang saya akan kongsikan untuk hari ini. Okey, kita akan tengok topik perkongsian. Okey, yang pertama kita akan mulakan dulu dengan pengenalan kepada Microsoft Form dan Google Form terlebih dahulu. Seterusnya kita akan tengok ciri-ciri yang ada di dalam Microsoft Form. Okey, dan seterusnya kita boleh bandingkan dengan Google Form. Okey, ciri-ciri di dalam Google Form dan apa aplikasi untuk menggunakan Google Form. Dan seterusnya kita conclude melalui perbezaan lah. Okay, apa perbezaan Microsoft Form dan Google Form. Okay, dan objektif perkongsian untuk hari ini saya mengharapkan saya mengharapkan peserta dapat membezakan antara perisian yang disediakan oleh Microsoft dan Google itu sendiri terlebih dahulu. Okay, seterusnya dapat membuat pilihan yang lebih tepat dan platform yang digunakan semasa kita akan menjalankan kelas kita lah, iaitu PDPDT. Okay, seterusnya objektif adalah untuk dapat membantu peserta untuk petang ini mengendalikan penilaian dengan kaedah yang lebih berkesan dan terpusat, lebih berpusat. Kalau macam contoh pengalaman saya sendiri, kalau nak buat kelas secara sinkronis, kita buat dekat dalam Microsoft Team, and then kalau nak buat assessment pula, kita pergi kepada Google Form. So dia dekat situ dah ada dua platform yang berbeza. Okey, jadi seterusnya yang terakhir adalah untuk memberi pendedahan pilihan yang ada, terutama untuk mengendalikan penilaian kepada pelajar. Okey, dalam proses PDP kita lebih berkesan. Okey, pertama, pengenalan dulu.
Okay, so pengenalan untuk Microsoft. Okay, so kalau kita tengok Microsoft daripada sejarahnya pun, Microsoft ni kita sinonim untuk perisian Office Suite. Okay, di mana ia terdiri daripada perisian desktop, server dan perkhidmatan untuk sistem Microsoft Windows. Contohnya, kita lebih familiar menggunakan Microsoft Word, okay, Microsoft Excel, okay, dan Microsoft PowerPoint. Yang itulah yang sinonim dan yang memang biasanya kita gunakan. Okay, tapi sejajar dengan perkembangan semasa, okay, di mana Microsoft juga dia telah upgrade, dah buat secara cloud, iaitu Microsoft 365, di mana capaian simpanan data Office kita boleh capai di mana-mana sahaja dan bila masa sahaja. Okay. Dengan adanya Microsoft Teams, kalau macam sekarang ni kita banyak, kalau sekarang ni kita punya platform pertemuan hari ni pun kita menggunakan Microsoft Teams. Okay, jadi dengan adanya Microsoft Teams, bagi proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian, ia memastikan kita dapat berhubung terus dengan pelajar. Okay, yang kedua dapat mengatur kelas dan tugasan. Kemudian boleh berkolaborasi dengan berkongsi fail dan seterusnya akses bahan untuk kelas pada lokasi yang lebih berpusat. Okey, jadi kita balik kepada tajuk kita iaitu form. Okey, Microsoft Form adalah salah satu aplikasi yang ada di dalam Microsoft. Okey, seterusnya kita tengok pula pada perisian Google. Okey, kalau ikut sejarah, ikut kebiasaan, bila kata Google sahaja, ia sinonim untuk enjin carian maklumat. Kalau macam sekarang ni pun, kalau kita nak search apa-apa, kita bukannya kata search buka dekat internet, tapi kita kata Google je. Betul tak? Okey, jadi dia sebenarnya lebih kepada enjin carian maklumat dari internet yang paling terkemuka dan paling banyak dikunjungi di dunia. Okay, bermula tahun 2017, Google telah berkembang di mana ia merangkumi menyemak imbas Chrome, okay, sistem operasi Android, platform video YouTube, okay, dan seterusnya ada juga seperti yang disediakan oleh Microsoft, iaitu kita ada dokumen Google, kita ada spreadsheet yang seolah-olah seperti Excel dan slide, dia seperti PowerPoint. Okay, jadi untuk Google Form, ia merupakan salah satu aplikasi yang disediakan oleh Google. Yang ini macam biasalah, macam kita punya kalau nak ambil kehadiran ke apa sebelum ni pun banyak kita menggunakan Google Form. Sebenarnya kita menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Google. Okey, jadi dekat sini saya dapat ringkaskan di mana ada dua perbezaan antara Microsoft dan Google. Kalau enjin carian, okay, kalau macam sebelum ni kita banyak guna Chrome. Okay, sebenarnya Chrome itu disediakan oleh Google, okay, tapi untuk Microsoft iaitu Microsoft Edge. Okay, untuk cloud storage, untuk simpanan data di mana kita punya library lah, kita punya tempat simpanan data. Untuk Microsoft sebenarnya nama dia adalah OneDrive, okay, dan untuk Google kita gunakan Google Drive. Okay, untuk kelas maya, kalau macam untuk aktiviti-aktiviti kelas, okay, Microsoft menggunakan Microsoft Teams dan Google menggunakan Google Classroom. Okay, dan aplikasi-aplikasi yang kebiasaannya kita guna, okay, untuk Microsoft iaitu Microsoft Word, Excel, okay, PowerPoint, okay, tapi untuk Google adalah yang ada dekat dalam Google Drive kita iaitu dokumen, spreadsheet dan slide. Okay, dan seterusnya, okay, untuk aplikasi yang digunakan untuk survey, okay, untuk form, untuk quiz, okay, di dalam Microsoft kita akan gunakan Microsoft Form. Okay, tapi untuk Google kita gunakan Google Form. Okay, boleh Adakah saya laju sangat? Okay. Okay, so kita tengok form. Okay, apa yang dimaksudkan dengan form? Okay, sebenarnya form ni adalah untuk mengumpulkan data melalui form dalam talian. Ia merupakan kaedah yang amat berguna pada masa kini. So dia dah kuranglah kita guna paper, so lebih kepada paperless. Okay, di mana ia adalah salah satu trend kaedah untuk mendapatkan, mengumpulkan dan menganalisa data dengan lebih mudah dan cepat.
Okey, jadi Form Tools yang berasaskan web ini telah merevolusikan kaedah kita untuk mengumpul dan menganalisis data tanpa mengira masa dan tempat. Okey, yang ini contoh perbezaan bila kita nak analisis dan collect data melalui sebelah kiri ni iaitu Google Form dan di sebelah kanan iaitu Microsoft Form. Okey. So di sini macam mana menunjukkan perbezaan lah kalau kita nak access dan kita nak memulakan how to start Google Form dan Microsoft Form. Okey, so dekat sebelah kiri bila kita masuk Google Drive, so kita akan cari Google Form. Okey, yang ini dia punya dia punya simbol lah. Okey, tapi kalau kita masuk di dalam Microsoft Office 365, so kita akan jumpa Microsoft Form dan yang ini adalah dia punya simbol. Okey, di mana kita nak cari tu kita akan bincangkan lepas ni. Okey, so kita pergi dulu kepada Microsoft Form. Okey, so Microsoft Form ni kita nak masuk melalui Microsoft Office lah. Okey, kalau macam sekarang ni kita beruntung di mana Politeknik telah melanggan Microsoft 365 untuk kegunaan kita. Jadi kita boleh menggunakan Microsoft Form tanpa bayaran dan kita boleh gunakan semua aktiviti official kita, kerja-kerja kita menggunakan Microsoft 365 yang telah dilanggan oleh Politeknik. Okay, macam mana cara nak masuk? Kita kena aktifkan menggunakan email kita dan password yang telah diberikan. Andai kata tuan-puan terlupa apa dia punya password, tuan-puan boleh berhubung dengan pegawai UTM, Puan Azliza, dan beliau akan berikan semula password kepada kita. Okey, so yang inilah antara dia banyak kaedah macam mana kita nak access Microsoft Form ni. Okey, yang pertama, kalau dekat komputer sebenarnya memang ada aplikasi Office, Microsoft Office dah ada. Okey, yang kedua kita boleh juga melalui browser di mana kita menggunakan enjin Google ke. So kita typekan sahaja Microsoft 365 dan kita login dan kita boleh access lah Microsoft Form. Dan kaedah yang ketiga, andai kata kita menggunakan kelas maya kita iaitu di dalam Microsoft Form, di dalam Microsoft Teams, melalui Microsoft Teams sendiri kita boleh access Microsoft Form. Okey, so kaedah yang pertama tadi adalah aplikasi Office. Cara dia macam mana? Kita just search sahaja di bahagian yang ada kanta ni. So dia akan keluarlah ada tak aplikasi Office. Sebenarnya ada. Okey, so kita klik sahaja dekat dalam Office app. Okey, yang ini adalah melalui aplikasi. Okey, seterusnya. Okey, saya punya slide masih lagi boleh nampak semua orang? Okey. So andai kata tuan-puan first time baru nak login, so tuan-puan perlu sign in lah. So dia akan keluar paparan sebegini walaupun melalui aplikasi. So tuan-puan sign in sahaja. So bila tekan sign in, kalau kita pernah aktif, kalau macam yang contoh saya punya ni, bila tekan sahaja sign in, dia akan keluarlah user kita nak guna user yang mana. Kalau tuan-puan memang tak pernah access, tuan-puan kena masukkan email Politeknik. Okey, dan boleh access terus. Okey, so bila kata dah login tadi tu, dah sign in, apa yang tuan-puan nampak? Tuan-puan akan nampak paparan seperti ini di mana dekat sebelah kiri ada Politeknik, logo Politeknik dan dia akan tulis Office 365 dan di sebelah kanan bila kita dah login keluarlah nama kita. Okey, nama official kita. Okey, dan di sini adalah dia punya paparan ataupun ikon-ikon yang kita nak pilih. Contoh kalau kita nak pergi ke Microsoft Form, pergilah kepada simbol Microsoft Form.
Okey, yang kedua, kaedah kedua macam mana kita nak access Microsoft Form tadi tu. Okey, yang ini adalah melalui browser. Di mana we browse, kita cari Microsoft 365. Okey, untuk kali pertama dia akan keluarlah paparan seperti ini. Okey, jadi tuan-puan perlu sign in terlebih dahulu. Okey, cara sign in, nak sign in dengan apa? Masih lagi sign in menggunakan email Politeknik. Sebab kita ni tujuan untuk assessment kan. So untuk assessment better kita gunakan yang official lah. Okay, so masukkan email Politeknik dan seterusnya masih lagi paparan sama seperti paparan aplikasi yang memang dah ada dekat dalam komputer. Okay, dia ada dekat sebelah kiri logo Politeknik, Office 365 dan sebelah kanan ini ada nama kita lah sebab kita dah sign in. Okey, kaedah yang ketiga. Okey, di mana andai kata kita dah masuk dekat dalam Microsoft Team dan kita nak create assessment di dalam team. Okey, jadi kita pilih team yang bersesuaian. Kalau team kelas kita pilihlah kelas. Okey, kalau kita dah create team. Okey, selepas pilih di bahagian sebelah atas sini dia ada general, post, file, class notebook, ada assignment. Jadi tuan-puan pilih assignment. Okey, dan seterusnya boleh pilih create. Okey, bila kita tekan create tu, dia adalah option, beberapa option. So tuan-puan boleh pilih quiz. Okey, so bila pilih quiz, dia terus link dan sinkronis dengan kita punya data lah, data dekat dalam 365. So kita boleh pilih either form yang kita memang dah create ataupun kita nak create new. So dekat sini ada dua pilihan. Okey, so kita terus tengok kepada ciri-ciri Microsoft Form. Bila kita dah masuk, apa yang tuan-puan boleh nampak. Okey, dia akan keluar paparan seperti ini. So kita boleh mulakan set menulislah, tulis soalan sama seperti Google Form. So kalau macam dekat dalam Google Form pun, okay, tuan-puan perlu letakkan section, okay, perlu ada introduction terlebih dahulu, and then mungkin boleh collect nama, email address, kelas, sama juga seperti ini. So kita pun boleh setkan seperti inilah. Okay, so yang pertama kita akan tengok dulu bahagian question. Okay, apa yang ada dekat dalam bila kita pergi ke bahagian question. Okay, so dekat question dia terus ada untitled quiz. So kita boleh letaklah quiz ni quiz kelas mana ke ataupun tajuk quiz ke. Okay, dan bila kita tekan sahaja dekat bahagian tersebut, dia akan auto ada dua bahagian. Satu title quiz, kita boleh letakkan title dia. Dan yang kedua boleh enter a description. Contoh kalau kita nak bagi lagi apa-apa arahan. Okay, so kita boleh letakkan di bahagian tersebut. Seterusnya, okay, di bahagian pilihan soalan, okay, bila kita tekan dekat sini add new, so dia akan keluar pilihan soalan, bentuk soalan yang kita nak buat. Okay, contoh kalau kita nak buat choice. Tak kisahlah multiple choice ke, true and false ke. So kita tekan bahagian choice. Okay, kalau kita nak buat text, so text lah, and then rating, date. Okay, kalau kita tekan lagi seterusnya, kita boleh buka, dia ada ranking, ada Likert. Okay, kita boleh file upload. Yang ini spesifik pada quiz. Kalau kita pilih form dia adalah form quiz, dia ada file upload. Okay, kalau kita pilih blank form tadi tu, sebab dia ada dua option kan, so kemungkinan dia tak ada file upload. Dia agak terhad lah kalau kita gunakan form. Okay, dan seterusnya kalau section kita nak split section lah. Contoh kalau bahagian pertama lebih kepada soalan objektif. Part yang kedua kita nak buat soalan structure. So kita boleh splitkan by section. Okey, apa yang menarik dekat bahagian bila soalan? Okey, yang saya agak tertarik berbanding dengan Google Form, di mana untuk pilihan jawapan ataupun untuk menjawab,
kita ada option matematik. Okay, so bila kata option matematik, dia ada formula dekat situ. Nanti waktu hands on kita tengok. Ataupun sekarang ni tuan-puan boleh tengok sendiri dalam Microsoft Form ada tak matematik dan apa formula dia. Okey, seterusnya bahagian yang agak penting yang saya nak share di sini, okey, adalah bahagian setting. Di mana setting tu, so ada 3 dot dekat sebelah share. Okey, so di sini selepas kita setkan soalan ke apa semua, so bahagian setting ada beberapa perkara yang agak menarik dekat dalam ni. Okey, antaranya adalah who can fill out this form. Okey, siapa yang boleh isi dan siapa yang boleh respon this form. Okey, disebabkan kita punya Microsoft 365 ada yang didaftarkan dan dilanggan oleh Politeknik. Okay, jadi kita boleh pilih only people in my organisation. Jadi kalau kita pilih option ini, andai kata individu tersebut adalah one of organisation, tapi dia masuk ataupun dia menjawab ni menggunakan email yang bukannya email Politeknik, dia bounce. Dia tak boleh terima. Okay. Tapi kalau kita setkan anyone can respond, so semua orang yang luar, orang yang dalam organisasi ke, orang yang luar ataupun dalam organisasi boleh lagi akses dan boleh mengisi form ni lah. So di bahagian sini agak penting. Kalau kita gunakan student dan kita memang arahkan student akses kita punya Microsoft team melalui team sendiri bukannya melalui link, so kita boleh kawal. Memang mereka akan masuk, akan sign in menggunakan email yang telah didaftarkan oleh Politeknik. Jadi agak selamat. Okay? Kalau nak buat quiz pun dia akan keluar nama terus. Siapa yang jawab, siapa yang tak. Yang itu antara kelebihan. Tapi kalau anyone can respond, kita tak boleh nak kawal lah. Kalau kita share by link, mungkin kita tak boleh nak kawal kita punya responden tu masuk melalui email Politeknik ataupun tidak. So yang itu kita kena kaji dan kita tengoklah siapa kita punya responden. Okay. And then kalau spesifik, dekat sini. Kalau spesifik, kita kena masukkan nama orang yang nak menjawab kita punya form. Okay, dan dalam masa yang sama, orang yang dapat link tersebut, orang tu sahaja yang boleh buka. Kalau kita tak add on nama mereka di dalam setting, di dalam bahagian share nanti saya akan tunjukkan. So mereka tak boleh nak jawab. So berhati-hati bahagian sinilah andai kata nak menggunakan Microsoft Form. Okey. Yang seterusnya option for responses. Okey, kalau untuk option for response, okey, so bila kita accept respon di sini, walaupun kita tak linkkan dengan Microsoft Team, kita boleh setkan date. Okey, so kita boleh setkanlah bila kita nak start dan bila kita nak end. So after end of session, selepas saja end date, so orang yang menerima link tak boleh nak respon, tak boleh nak jawab. Okay, so kalau ikut pengalaman saya menggunakan Google Form, kita kena manually activate respon tersebut. So agak sukar. Okay, di sini dia dah membantu kita lah bila kita nak end date. Okay, lepas tu kita boleh customize thank you message. So kita cakaplah terima kasih ke, kita greeting ke. So dekat sini kita boleh letakkan. Okay, seterusnya bahagian share. Okay, apabila kita dah siap semua tu, kita nak share pada responses. So macam mana? Macam mana kita nak send and collect? Okay, macam tadi yang ini pun adalah contoh bila saya tikkan bahagian setting adalah only in my organisation can respond. Jadi dekat sini cuma organisation yang dapat link ni saja yang boleh respon lah. Kalau dia masuk melalui email bukannya official, jadi tak bolehlah nak isi. Okay. So untuk kaedah dia ada cara link, okay, share link, and then di sini ada QR code, dia memang dah sediakan terus QR code.
Okey, kalau macam Google Form, mungkin kita kena guna aplikasi yang lain untuk kita create pula QR code. Tapi yang ini dia memang dah bagi, iaitu embed dan kita boleh emailkan lah. Okey, seterusnya kalau kita nak duplicate ataupun make a copy pun boleh. Okay, and then kalau kita nak collaborate, bukannya kita buat seorang. Ada 2-3 orang yang nak design our form. Okay, so kita boleh share dan kita boleh invite. Okay, ini adalah contoh di mana saya create Google Form untuk collect kehadiran kursus dan saya letakkan link tersebut di dalam tim yang wajib menjawab lah. Orang yang ada dekat dalam member ni lah. Okay, contoh kalau PO staff JP, memang member yang ada dekat dalam ni semua adalah staff JP. Jadi mereka perlu masuk melalui Microsoft Teams untuk mengisi kehadiran kursus. Jadi saya dah tak perlu dah share link ini ke dalam WhatsApp. Kalau macam contoh ke dalam WhatsApp, mungkin orang yang tak ikuti kursus pun mereka boleh isi kan. Jadi yang ini agak terkawal sikit lah kaedah untuk mengisi orang yang isi survey ni lah, responden. Okay, kita boleh post dekat dalam kita punya team. Okey, yang ini adalah contoh kedua di mana saya menggunakan assignment. Okey, bila kita setkan as a assignment, so dia ada view assignment lah dekat dalam post. So secara automatiknya kalau kita menggunakan kelas kita adalah Microsoft Teams, kalau kita update masukkan assignment ke, student yang ada dekat dalam member tersebut, dekat dalam team tersebut dapat notify yang mana kita ada nak buat assessment, kita ada hantar assignment. Okay, mereka akan dapat notify. So diorang tahulah, pelajar-pelajar dapat tahulah ada assignment, coming assignment yang kita bagi. Okay, tak perlulah remind dekat dalam WhatsApp sebab kita pun nak mendidik pelajar untuk lebih berdisiplin dan lebih aware kan. So kita letakkan sahaja dekat dalam ni. Okay, so bila yang ini adalah contoh di mana student saya telah menjawab survey, dah menjawab soalan kuis tadi tu. Okay, saya letakkan member dekat dalam team ni ada 3 orang pelajar. So kita boleh view lah sebenarnya student mana yang hantar kita punya soalan, hantar kita punya kuis tadi tu, dan student mana yang masih lagi tak jawab. Okay, so kalau contoh yang ini student saya Adijah, dia jawab. Okay, so bila kita buka, yang inilah hasil jawapan dia. Dan dekat dalam Microsoft Form, kita boleh setkan apa jawapan dia. So kita teruslah boleh dapat markah dia berapa. Okay. Okay, so seterusnya kita pergi kepada Google Form, tapi saya tak berapa tekankan sangatlah untuk Google Form. Okay, di mana sebab kita dah biasa menggunakan Google Form, tapi kita recap semula lah. Okay, untuk perisian dan paparan Google Form, tuan-puan mungkin boleh try menggunakan QR code ini untuk tengok paparan Google Form yang telah disediakan. Okey, kalau macam tadi dekat dalam Microsoft Form, kita boleh try masuk menggunakan 3 kaedah. Okey, untuk Google Form dia ada 2 kaedah. Okey, satu, andai kata kita menggunakan kelas maya kita adalah Google Classroom, so tuan-puan boleh masuk melalui Google Classroom. Okay, andai kata tidak, kita boleh access by Google Drive. Di mana bahagian dekat browser bila kita dah login Google kita ada nampak 9 titik ni kan. So kita just cari sahaja Google Drive, so dia berada di dalam Google Drive. Okay, seterusnya create form melalui Google Drive. Macam mana kaedah dia?
So bila kita buka sahaja Google Drive, di dalam kita punya drive tersebut new, bila kita tekan new adalah option either kita nak create folder ke ataupun nak upload file or folder dan yang lainlah, Google Document, dan ada juga Google Form. So kita pilih sahaja Google Form. So kita boleh pilih sama ada blank form ataupun from a template. Okey, yang ini adalah melalui Google Classroom. So kalau Google Classroom, bila kita login sahaja, so kita akan pergi kepada classwork. So apa kerja-kerja dalam kelas? So dekat situlah ada option dia. Antaranya create assignment, quiz, assignment and question, use topic to organize classwork dan sebagainya. Okey, so bila kita tekan sahaja classwork, so kita boleh pilih lah, nak buat assignment ke ataupun nak buat quiz assignment. So untuk Google Form, dia berada di dalam quiz assignment. So seperti ini, bila kita next tu, kita akan jumpa blank quiz. So kita boleh gunakan quiz ni lah, dan sebenarnya dia memang terus link dengan kita punya Google Drive. Okey. So bila kita dah buka Google Form, so paparan yang tuan-puan akan nampak adalah masih lagi untitled form. So kita boleh letakkan title form. Okey. Dan di sini kita akan pergi one by one lah. Okey, kita start daripada apa button yang ada dekat sebelah kanan. Okey, ada send dan seterusnya, and then nampak hot dot dekat sini. And then seterusnya kita akan pergi ke bahagian responses. Keempat, apa yang ada, features yang ada di dalam question bila kita buat question. Dan seterusnya. So kita pergi ke option yang pertama, iaitu apa yang ada dekat sebelah kanan kita. Tak apa, nanti kita pergi ke hands on. So saya nak perkenalkan dulu button-button dia lah. Bila kata button yang sebelah kiri sekali ni, yang ini adalah add-on. So kita boleh add contoh. Kalau dekat dalam Google Form, kita nak terus je import daripada dokumen ke dalam Google Form. Sebenarnya boleh. Macam mana kaedah dia, kita kena add-on terlebih dahulu. Option tersebut. And then seterusnya dekat sini kita ada customize theme. And then seterusnya kita ada preview. So andai kata kita boleh tengok lah sebenarnya responden akan nampak macam mana kita punya Google Form tu kan. So kita preview terlebih dahulu. Seterusnya bahagian setting. So kalau kita gunakan blank, kita kena setting dululah. Sama macam dekat dalam Microsoft Form tadi, kita kena tengok bahagian setting sebelum kita share kepada anybody. So bahagian general, dia ada beberapa option lah. Collect email ke, berapa kali responses boleh respon our form. Lepas tu bahagian presentation, nanti kita akan tengok. Dan yang paling penting, kalau kita nak buat assessment, kita kena setkan quizzes untuk kita boleh letakkan berapa point setiap soalan kita. Dan kita boleh setkan jawapan mana yang betul, jawapan yang mana yang salah. So Google Form akan auto semak lah. So yang ini contoh kalau bahagian send. Bila kita nak share kita punya Google Form, kita nak collect data, melalui form ni kita ada beberapa kaedah. Iaitu melalui email, ataupun kita menggunakan link. Tapi dekat sini bila kita gunakan link, dia ada terus letak option either kita nak buat shorten link, shorten URL ataupun tidak. Lepas tu yang ini adalah embed. So kalau kita tekan yang triple dot yang ada dekat bahagian tepi sekali di sebelah send tersebut, apa yang kita boleh nampak, kita akan ada button make a copy. Andai kata kita nak
copy form tersebut. Contoh untuk kelas D AT3A, untuk kelas D AT3B. Soalan yang sama tapi kita nak bezakan link, kita nak bezakan form. Okay, jadi kita boleh make a copy. Okey, seterusnya add collaborator. Yang ini pun sama macam yang saya terangkan dekat dalam Microsoft Form tadi tu. Kalau kata ada lebih daripada seorang yang boleh edit form, so kita letak add collaborator. Okey, dekat sini script editor. Okey, and then add on. Kalau kita nak macam tadilah, contohnya kita nak terus je ambil import soalan di dalam Word ke, dekat dalam slide, terus masuk dekat dalam kita punya form, sebenarnya kita kena activate dulu add on. Okey, seterusnya references. Ini untuk letak value of quiz, letak point lah berapa markah dia. Okey. Okey, yang ini features yang ada. Okey, dekat dalam Google Form. Okay, sama ada kita nak import quiz, okay, adakah kita nak letak title, description, letak image, letak video, okay, ataupun kita nak add section selepas soalan tersebut, kita boleh setkan lah. Okay, ini bila kita nak setkan jenis-jenis soalan. Okay, kalau macam tadi set soalan, okay, kita ada, kalau kita tekan multiple choice, so dia adalah multiple choice. Contoh checkbox ke, drop down ke, okay, and then kita nak short answer ataupun long answer paragraph, okay, upload file, okay, ini jenis-jenis soalan. Okay. Okay, yang ini selepas kita setkan soalan, okay, contoh dekat sini, bila kita nak setkan, nak letakkan soalan tersebut, dia adalah untitled question dan ada description question, kita boleh design. Okay, kalau yang ini adalah contoh bila kita aktifkan multiple choice. Okay, so bila kita aktifkan multiple choice, okay, so kita ada boleh option ni lah. Okay, letakkan option. Okay. Okay, so tadi sebenarnya kita dah go through by Microsoft Form dan Google Form. Okay, so saya nak concludekan dari segi quiz, okay, kalau kita buat Microsoft Form dan Google Form. Okay, sebenarnya daripada perbincangan kita tadi, okay, kita boleh concludekan di mana bila kita nak mengaktifkan menggunakan Microsoft Form, kita perlu menggunakan account Microsoft Office 365 ataupun School Office 365 account. Okay, tapi kalau kita nak menggunakan Google Form, kita menggunakan personal account pun dah cukup. So kita just browse menggunakan Google Chrome dan kita akan jumpalah personal account dan kita sign in. Okay, sebenarnya untuk bila kita design kita punya Microsoft Form, okay, dia sebenarnya dah setkan terus soalan. Okay, nombor soalan, nombor 1, nombor 2, nombor 3 kalau dekat dalam Microsoft Form. Okay, tapi kalau dekat dalam Google Form tak ada nombor soalan. Okay, seterusnya untuk pilihan formula pula macam matematik tadi kan, dekat dalam Microsoft Form ada sediakan formula matematik, tapi di dalam Google Form tak ada. Okay, tak ada formula matematik. Okay, jadi yang itu kepada pencarah-pencarah yang nak buat soalan yang berkenaan dengan matematik agak sukar sikit lah kalau menggunakan Google Form. Okay, tapi kalau Microsoft Form agak membantu. Okay, seterusnya untuk segi setting masa. Okay, bila kita nak setkan respon tu, penerimaan responden tersebut. So, untuk Microsoft Form boleh. Okay, boleh setkan tarikh, boleh setkan masa penerimaan data responden. Okay, tapi untuk Google Form, kalau kita tak menggunakan Google Classroom, so dia tak boleh nak setkan masa. Kita kena setkan secara manual, activatekan secara manual. Okay, untuk share form pula, kaedah untuk share form. Okay, kalau Microsoft Form dia ada 4 kaedah. Okay, link, QR code, embedded dan email lah.
So ataupun kita boleh secara terus daripada Microsoft Teams. Okay. Sorry dekat sini kesilapan sikit. Okay, tapi untuk Google Form yang disediakan lebih kepada semua adalah sama, kecuali QR code kita kena guna aplikasi yang lain. Okay, untuk paparan preview nanti kita tengok. Okay, sebenarnya untuk preview Microsoft Form, dia memang bagi kita tengok dua kaedah. Yang menggunakan desktop macam mana paparan dia, yang menggunakan smartphone macam mana paparan dia. Okay, dia ada sediakan. Okay, tapi untuk Google Form tak ada. Okay, untuk struktur soalan, okay, tak boleh untuk tidak boleh mengubah soalan ke section-section yang lain. Setakat ini yang saya tahu dia tak boleh nak ubah. Okay, tapi mungkin ada kawan-kawan yang lain yang pernah jumpa boleh ubah, mungkin boleh maklumkan dan boleh share. Okay, dan seterusnya, tapi untuk Google Form kita boleh restructure soalan kita. Okay, walaupun dia melangkau section yang lain. Okay, untuk kesesuaian bila kita menggunakan kelas. Okay, kelas kita kalau kita menggunakan Microsoft Form, dia sesuai bila kita gunakan Microsoft Teams. Okay, tapi bila andai kata kita menggunakan kelas kita tu adalah Google Classroom, okay, so better gunakan Google Form lah sebab dia integrated dan sama company, sama tempat kan. So kita boleh letakkan di situ. Okay, so sekarang ni kita akan tengok dari segi hands on terus macam mana kita nak masuk Microsoft Form terlebih dahulu. Okay, kita tengok yang ini contoh yang saya telah buat. Okay, iaitu waktu saya buat kursus untuk beginner guide untuk Jabatan Perdagangan, saya telah menggunakan Microsoft Form untuk collect kehadiran kursus. Okay, so bila kata yang ini saya tak menggunakan quiz lah sebab dia form sahaja, tak ada option markah. Okay, so dekat sini set yang saya telah gunakan adalah set anyone can respond. Sebab apa? Saya tak dapat nak make sure betul ke semua staff menggunakan email Poly waktu nak access kita punya Microsoft Form ni. Nanti berlaku percanggahan ataupun susah untuk kita kumpul data. So kita setkan sahaja anyone can respond. Okay. Kita tengok yang saya setkan by quiz. Sekarang ni masih lagi paparan, masih lagi share ke? Ataupun saya dah terkeluar daripada sharing? Betul, sekarang paparan dalam bentuk PowerPoint. Okey, saya dah terkeluar lah tu. Okey, minta maaf. Okey, saya share lagi sekali. Okey, so sekarang ni yang ini contoh form yang saya buat lah. Okey. Okey. Okey, so kalau kita nak tengok dekat dalam akaun Microsoft Office 365, kalau kita nak tengok form sahaja, kita boleh klik form dan inilah form yang kita dah design sebelum ni. Okey, yang mana saya dah setkan sebagai quiz yang ini. Business Mathematics Quiz 1. Sebab kita nak tengok matematik punya formula tadi kan. Okey. So yang ini, okay, macam mana saya buat yang matematik ni, sebenarnya kita boleh pilih dekat sini maths. Okay, so kalau kita pilih maths, dia akan keluarlah option maths lah. Okay, so kita boleh setkan yang ni macam cantik je dia punya formula kan. Sebenarnya dia berada di dekat dalam, kita memang dah setkan sebagai maths. Okay, so kalau kita pilih quiz, kita terus boleh letakkan markah, berapa markah untuk setiap soalan tersebut. Okay, dan kita boleh answer, kita boleh ada tulis answer dia lah. Kalau macam yang ini, kita boleh add answer. Contoh apa lagi jawapan dia. Okay, bila kita dah setkan matematik, kita bolehlah letakkan
matematik lah, dia memang terus keluar dia punya formula yang ni lah. Okey, contoh macam X sama dengan, okey, kita boleh menggunakan keyboard ataupun menggunakan mouse untuk pilih jawapan dia. Okey, contohnya ini. Okey, so ada dua jawapan. Yang ini saya letakkan set dia sebagai long answer. So bila kata long answer, kalau matematik, dia memang tak ada option yang lain lah kan, jawapan dia. So jawapan dia lebih tepat. Okey, so kita bolehlah terus auto marking apa jawapan dia kalau kita dah setkan apa jawapan dia. Okey. So bahagian teams, okey, sebenarnya kita boleh tukarlah kita punya teams tu lah. Okey, apa dia? Dia punya teams, ataupun kita nak pilih daripada gambar-gambar yang memang kita ada ke, pun kita boleh pilih. Contoh dekat sini, kita nak customize. So pun boleh juga. Okey, yang ni dia akan nampak lebih menarik lah untuk bahagian teams. Okey, seterusnya preview. Kalau macam yang saya kata tadi, preview ada dua kaedah. Sama ada preview by computer. So yang inilah orang akan nampak kalau dia klik link menggunakan komputer. Tapi kalau menggunakan mobile, so macam inilah dia punya paparan. Kita punya Microsoft Form. Okey. So yang ini, okey, saya memang setkan sebagai orang yang respon tu adalah orang yang dekat dalam organisation, dan dalam masa yang sama saya memang dah add member. Okey, jadi bila saya log in dan access link ni menggunakan email, so dia adalah terus tulis, "Hai Zubaidah." So dia memang terus greeting dekat dalam kita punya Microsoft Form disebabkan kita memang dah ada dekat dalam organisation tu. Okey, yang itu antara kelebihan dia lah. Okey. So kita tengok untuk Google Form. Okey, kalau Google Form kita buka melalui Drive, Google Drive. Okey, sama ada kita nak masuk dulu di dalam mana-mana folder. Kalau kita form kita tu nak masuk dekat certain folder. So kita boleh buka dulu folder kita, contoh folder e-learning. Okay, and then kita nak create di dalam folder ini. Google Form tu kita nak create dekat dalam folder ni. So kita pergi kepada new. And then kita pilih Google Form. Okay, dekat sini ada dua paparan. Okay, kalau kita blank form, dia tak ada quiz. Tapi kalau kita pergi ke template, actually, kita boleh dah ada siap-siap dia setting as a quiz. Okay, dekat sini. Okay, so bila kita pilih blank quiz, dia memang dah ada terus point. So kita boleh letakkanlah point dia apa, jawapan dia apa. Kalau kita pilih blank sahaja, okay, contoh okay, kalau dekat sini kita pilih blank form. Yang ni kalau kita nak buat quiz, nak letakkan point, kita kena manual dekat sini dulu, dekat setting. Okay, dekat quizzes ni kita letakkan as a quiz. Baru dia ada option point tersebut. Okay, kalau tak, dia tak ada lah. Okay. So, saya rasa untuk bahagian saya cukup sehingga yang ini sahaja daripada saya. Baik, Puan Siti Zubaidah. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Sebelum kita pergi kepada Q&A session atau sesi soal jawab, ada sedikitlah tambahan yang saya nak share kepada para peserta lah. So yang mana kalau kita lihat kat sini kelebihan yang ada yang saya nampak lah dalam Microsoft Form ni, dalam Microsoft Form tersebut kita boleh jana soalan yang berdasarkan kepada mathematics equation ataupun persamaan matematik lah. Itu sangat unik bagi saya. Dan kelebihan yang saya nampak dalam Microsoft Google Form ni pula adalah
template yang disediakan oleh Google memang banyaklah dan memudahkan kita sebenarnya. Jadi ini mengurangkan masa kita untuk menghasilkan satu form yang barulah. Okey. Jadi terima kasih kepada Puan Siti Zubaidah. Kedua saya nak mohon maaf kerana tersasul tersebut nama lain. Okey. Beliau bukan Puan Siti Zubaidah lah. Okey. Terima kasih. Sekarang ni kita akan pergi pula kepada sesi soalan jawab lah, Q&A. Jadi saya mohonlah pada para peserta yang ingin bertanya, sila onkan mic, sila nyatakan nama dan juga jabatan mana dan boleh ajukan soalan kepada Puan Zubaidah atau saya lah. Okey, dipersilakan tuan-tuan dan puan. Ada sebarang pertanyaan yang boleh kita ajukan. Mungkin ada sebarang maklumat yang kita boleh berkongsi. Okey, rasanya tiada. Terima kasih kepada Puan Siti Zubaidah atas perkongsian maklumat beliau berkenaan dengan Microsoft Form dan juga Google Form. Banyak informasi baru yang kita terima lah. Okey. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua lah. Okey. Untuk hadiran pada petang ini, saya akan share slide QR code ataupun link selepas inilah.